Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, hari ini Cik Yat masih live lagi dekat Bidara House. So, tadi tengah hari sebab Cik Yat tak boleh, pagi tadi hingga tengah hari Cik Yat tak boleh live sebab Cik Yat ada kelas online coaching dengan Sifu kesayangan Cik Yat, Najib Asadok. So, petang ni Cik Yat dapat bergerak ke Bidara House nak tengok progres di Bidara House. So hari ni Cik Yat bawa masuk orang pipe untuk nak pasang pipe sebab kerja-kerja plaster dah memula pun. So sebelum tu pipe mesti dipasang dulu. So nanti lepas ni orang elektrik pula masuk untuk pasang kerja-kerja conduit lah. So hari ni seperti Cik Yat janjikan, Cik Yat nak buat story. Tapi Cik Yat nak share sesuatu kegembiraan di mana alhamdulillah terima kasih sebenarnya kepada Cik Noran Azizan dan isteri kerana memberi kepercayaan kepada Farha Bina untuk membina rumah impian mereka di Batu Pahat. Terima kasih kerana mempercayai perkhidmatan kami. InsyaAllah kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik. InsyaAllah. Okey. Since semalam Cik Yat dah janji nak cerita story-story. So hari ni sebenarnya Cik Yat nak story pasal hari ni Cik Yat nak story pasal diri Cik Yat sebenarnya. Siapa Cik Yat yang sebenarnya? So mungkin ramai yang tak kenal latar belakang Cik Yat, apa yang Cik Yat buat daripada awal sampai sekarang. Semua tak tahu latar belakang Cik Yat. So hari ni first time ni. First time sebenarnya. Sekejap Cik Yat nak kena cari position. Sini okey kot. Okey, first time sebenarnya Cik Yat nak cerita pasal diri Cik Yat sebenarnya. Story pasal diri Cik Yat. Okey. Cik Yat nama penuh Cik Yat Hayati. So orang lebih kenal Cik Yat sebagai Cik Yat lah, ataupun kadang-kadang orang panggil Yati. Tapi dalam kita berkenalan, Cik Yat menggelarkan diri Cik Yat. Okey. So Cik Yat dulu Cik Yat ni anak jati Melaka. So memang Cik Yat memang bersekolah lah di Melaka, di sekolah rendah pun di Melaka. Lepas tu masuk di sekolah menengah pun Cik Yat bersekolah di sekolah menengah di Bandar Melaka. Tapi bila Cik Yat masuk tingkatan 4, Cik Yat bersekolah di salah sebuah sekolah asrama penuh di Negeri Sembilan. Okey, itu sejarah Cik Yat lah di sekolah menengah. Kemudian bila habis sekolah menengah, zaman Cik Yat masa tu matrikulasi. Kalau sekarang ni matrikulasi ni di bawah Kementerian Pelajaran, di bawah KPM. Tapi dulu zaman Cik Yat, zaman tahun 90, Cik Yat matrik tahun 98. 99 Cik Yat matrik di Kulim Kedah. Masa tu matrik ni dia directly dia under university terus. So kalau kata kita buat permohonan melalui UPU, dia akan berada, kita matrik tu akan berada di universiti tu. Kalau macam KPM sekarang, bila dia keluar daripada matrik, dia tak tentu lagi universiti mana dia akan pergi. Tapi kalau zaman Cik Yat, bila masuk matrik tu, kita dah tahu dah universiti mana kita akan berada. Maknanya lepas ni kalau kata kita ambil degree, memang kita akan berada di universiti tersebut. So Cik Yat dulu, ni nak jadi cerita ni. Dulu bila Cik Yat dapat keputusan, alhamdulillah keputusan baik dalam PMR, Cik Yat nak travel sebenarnya, nak cuba sebenarnya nak dapat MRSM balik Pulau Pinang. Tapi ayah Cik Yat tak benarkan. Ayah Cik Yat tak benarkan Cik Yat pergi ke MRSM balik pulau tu. Pada permulaannya memanglah macam biasalah kan darah muda kan. Bila darah muda ni kita macam nak memberontak lah. Bila ayah kita tak bagi kan.
So ayah Cik Yat tak bagi. So Cik Yat cakap dengan ayah Cik Yat. Cik Yat kata, masa tu Cik Yat duduk asrama di Melaka. So Cik Yat kata, Cik Yat tak nak duduk asrama lah. Cik Yat nak pulang balik dekat sekolah. Maknanya, tapi sekolah Cik Yat tu sebenarnya jauh tau. Jauh sebenarnya daripada rumah tu, nak pergi sekolah tu lebih kurang dalam 45 minit. 45 minit naik kereta tau. Bukannya 45 minit naik bas. 45 minit naik kereta. So, disebabkan masa tu kita ni macam darah muda kan. Macam nak konon-konon lah. Kita rasa macam kita nak boycott lah sebenarnya kan. Lepas tu Cik Yat pun ambil keputusan. Cik Yat kata dengan ayah Cik Yat, Cik Yat nak pulang balik sebab Cik Yat tak nak duduk asrama dah. Sebab ayah Cik Yat tak nak bagi Cik Yat masuk MRSM balik pulau. So, mak Cik Yat, mak Cik Yat ni jenis orang yang sangat berdedikasi, sangat yang macam betul-betul nak membantu anak-anak dia. Lepas tu mak Cik Yat ni dia cuba juga hantar juga permohonan Cik Yat ni kepada Kementerian Pelajaran. So alhamdulillah masa tu Cik Yat diterima masuk di salah sebuah sekolah asrama penuh di Negeri Sembilan. So itulah permulanya Cik Yat di sekolah menengah. Kemudian Cik Yat masuk ke matrik. So salah satu pemilihan Cik Yat ke USM adalah disebabkan dulu yang Cik Yat cerita tadi tu kan, yang kata pasal MRSM balik pulau tu sebab ayah Cik Yat tak bagi tu kan. Cik Yat pilih pergi USM disebabkan oleh itu. Lama tak? Kira lama lah juga. Cik Yat macam nak juga pergi ke USM tu kan. Sebab kan dulu ayah Cik Yat tak bagi Cik Yat pergi balik pulau kan. So Cik Yat pun diterima masuk ke MRS ke USM. Bila habis matrik, Cik Yat dapat jurusan kejuruteraan awam. Okey, sebenarnya Cik Yat ni adalah student civil engineering. Civil engineering. Cik Yat adalah daripada student keluaran daripada kampus kejuruteraan USM dalam bidang civil engineering. So Cik Yat punya majoring adalah structure. So sebab Cik Yat suka benda-benda yang structure ni. Macam ni. Macam beam dekat atas tu, bumbung dekat atas tu. Tu Cik Yat memang suka benda structure. So Cik Yat masa Cik Yat belajar, Cik Yat major dalam tu. So bila habis belajar, Cik Yat dapat bekerja di Pulau Pinang juga. Tapi sekejap je. Lepas tu company tu transferkan Cik Yat ke Kuala Lumpur dalam bidang infra sebenarnya. Dalam bidang infra, dalam kerja piping. Kerja pipeline. Tapi tak lama lepas tu Cik Yat berpindah ke sebuah lagi projek di Batang Kali. Projek di sana masa tu electrify double track. Yang sekarang ni kalau kita naik kereta api laju tu, kalau daripada KL pergi ke Penang tu, kereta api laju tu, Cik Yat buat projek yang tu dulu. Lepas habis projek tu dalam tahun 2003. 2003 Cik Yat bermula kerja tahun 2001 2002 macam tu. Dalam penghujung 2003 ke 2004 Cik Yat join Sunway Construction. Di situ Cik Yat memang lama. Daripada tahun 2003 sampailah tahun 2009. Cik Yat di sana. 2009. So Cik Yat permulaannya masa Cik Yat masuk Sunway Construction tu, diorang tak letakkan Cik Yat di bawah department civil engineer ataupun kerja-kerja civil ataupun kerja-kerja struktur. Masa tu company tu letakkan Cik Yat di bawah department ID, interior design. So macam permulaan, macam kita rasa macam tak syok lah kan. Sebab dah lah kita belajar pasal structure, kita belajar pasal civil engineering, tiba-tiba kita nak masuk dekat ID. Apa yang kita tahu pasal ID? Memang tak lah, memang kita tak tahulah. So macam Cik Yat memang bermula daripada kosong
kosong sangat-sangat masa tu nak bermula untuk nak buat ID tu. Memang tak tahu satu benda pun. Even though nak buat pakai macam AutoCAD kan, bila kita tengok Draftman buat AutoCAD tu apa semua, kita macam bela-bela, kita tak tahu dan kita tak tahu apa benda kita nak buat sebenarnya. Tapi lama-lama kelamaan dengan bimbingan bos Cik Yat, Mr. Sim. Okay, Mr. Sim ni orang yang sangat detail dan Cik Yat belajar sangat banyak daripada Mr. Sim. Mr. Sim, apa yang Cik Yat sekarang ni adalah bermula daripada Mr. Sim. Cik Yat bermula daripada Mr. Sim. Macam mana Cik Yat growkan Cik Yat punya passion ni dalam design. Dalam benda-benda yang berkait dengan ID, yang berkait dengan architecture adalah bermula daripada Mr. Sim. Cik Yat sangat berterima kasih dengan Mr. Sim. Sebab Mr. Sim sangat mempercayai Cik Yat dengan tim-tim yang lain untuk kita masa tu kita orang buat convention center Kuala Lumpur. Convention center Kuala Lumpur. So dia punya material yang digunakan untuk convention center tu memang sangat high end material. So daripada situlah Cik Yat belajar daripada segi pemasangan dia, daripada segi detail, daripada segi material tu sendiri, dan kita faham akan material tu. So Cik Yat belajar daripada situ dan even macam bila kita nak install pun dia ada dia punya detail yang perlu kita ikut. So kalau kata pemasangan tu tak betul pun kita boleh tahu. So daripada situ Cik Yat belajar sebenarnya. So kalau kata anda bekerja bukan dalam bidang anda kena teruskan. Sebab Cik Yat percaya sebenarnya Allah tu sebenarnya dia dah rancang dah kehidupan kita. Mungkin kita rasa benda ni tak baik untuk kita sekarang. Tapi sebenarnya bagi Allah, benda yang kita lakukan ni adalah sebenarnya benda yang baik untuk kita masa akan datang. Kadang-kadang kalau macam Cik Yat kadang-kadang Cik Yat pun macam terfikir baliklah. Alhamdulillah apa yang Cik Yat lalui daripada zaman Cik Yat bermula dulu daripada zaman Cik Yat daripada sekolah menengah, lepas tu masuk ke matrik, masuk ke USM. So dia sebenarnya perjalanan tu Allah dah aturkan dengan cantik sekali untuk kita. Sebab Allah nak memberikan kita yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Even though masa tu kita rasa benda tu adalah tidak baik bagi kita, tapi sebenarnya ia adalah baik untuk Allah. So bila sekarang ni baru Cik Yat percaya kenapa Allah dah aturkan hidup kita tu di permulaan tu. Sebab dia nak menjadikan bila kita di penghujung tu insya-Allah adalah yang terbaik. So Cik Yat pun rasa semua yang dekat anda pun mengalami apa yang Cik Yat rasa. Semua orang akan alami benda yang sama. So habis Cik Yat di Sunway Construction, Cik Yat join JKR. Okey. Cik Yat join JKR daripada tahun 2009 sampai tahun 2013. 2013. Cik Yat diletakkan di bahagian bangunan am. Cawangan bangunan am. Kalau siapa tahu, HQ-nya berada di Menara PJD di Kuala Lumpur, dekat dengan flat keliling dulu. So Cik Yat ditempatkan dekat situ agak lama lah juga, daripada tahun 2009 sehingga tahun 2013. Agak lama. So tapi macam Cik Yat perasan, Cik Yat memang Allah tu dia dah aturkan dengan sangat bagus. Sebab even though masa tu Cik Yat nak masuk dekat departmen lain pun macam Allah tu macam hala je Cik Yat dekat bahagian bangunan. Sebab dia macam Allah tu tahu sebenarnya. Allah tu tahu segala-galanya sebenarnya. So macam Cik Yat pun macam fikir, oh dulu dia letakkan aku dekat departmen ni, departmen ID. Lepas tu aku diletakkan pula di bahagian ni. Lepas tu bila dekat JKR aku masih di bahagian bangunan lagi. So daripada situ sebenarnya Cik Yat belajar
sikit demi sikit, dan kebanyakannya Cik Yat belajar adalah dari segi coordination. Daripada segi coordination, sebab macam coordination ni kita bukan tertumpu saja untuk dalam pembinaan rumah, hanya sekadar untuk bahagian kita saja. Bila coordination ni, dia adalah melibatkan kepada semua trade. Bila kita berada sebagai coordinator, bila kita coordinator, kita melibatkan diri kita kepada semua trade. Bermaksud semua trade ni adalah bermula daripada foundation sampailah ke bumbung. Itulah koordinator punya kerja. Jadi benda tu dia sebenarnya memberi ilmu sedikit demi sedikit kepada kita sebenarnya. Tapi masa tu kita tak perasan pun. Cik Yat pun tak perasan sebenarnya benda tu adalah berguna untuk Cik Yat sebenarnya. So habis Cik Yat tahun 2013 bermulalah kisahnya sebenarnya. Bermulalah satu kisah yang sebenarnya membawa Cik Yat untuk buka construction ni sebenarnya. So bermula tahun 2013. Okey, adik Cik Yat dia memperkenalkanlah ada satu bisnes ni lah. Bisnes MLM. Okey. Bisnes ni berkait dengan bisnes untuk barangan kesihatan. So Cik Yat masa tu kan, Cik Yat ni sebenarnya orang yang sangat takut kepada risiko. Especially pada bisnes. Bisnes ni adalah benda yang risiko yang sangat tinggi, yang kita rasa tak ada jaminan sebenarnya dulu. Zaman dulu Cik Yat rasa macam tu. Bila kita dalam bisnes, kita rasa diri kita beresiko. Kita rasa diri kita dia nanti kita punya kehidupan kita tu dia unfluctuate, dia macam turun naik. So Cik Yat sebenarnya adalah orang yang paling takut sebenarnya nak buat bisnes. Sebab Cik Yat rasa bisnes adalah benda yang sangat risiko. Tapi 2013 mengubah Cik Yat segala-galanya. So 2013 bila adik Cik Yat ajar Cik Yat buat bisnes yang untuk MLM ni, pada permulaannya Cik Yat tolak. Tapi lama kelamaan dia pujuk Cik Yat. Cik Yat kata okeylah, tak apalah. Cik Yat ajak partner Cik Yat untuk pergi dengarlah sekali untuk dia punya presentation lah masa tu. So Cik Yat pun pergi. So Cik Yat macam tertarik. Cik Yat tertarik dengan dia punya bisnes dia. So sebab bisnes dia ni macam kita rasa macam kita macam berkemungkinan untuk nak dapat juga. So Cik Yat pun kata okey, tak apalah. Cik Yat pun nak join jugalah untuk bisnes ni. So tahun 2013, tahun 2014, lepas Cik Yat bermula daripada tahun 2010 sebenarnya, bukan 2013. 2010 bisnes ni Cik Yat bermula. Lepas tu Cik Yat bermula secara part time lah, sebab Cik Yat masih bekerja lagi dengan JKR masa tu. So secara part time selalunya Cik Yat akan jumpa dengan klien Cik Yat bila kita balik daripada kerja. Selalunya kadang-kadang sampai malam. Lepas tu jumpa dengan klien. Lepas tu bila weekend kita memang fokus pada klien kita. Memang kadang-kadang dia macam mana? Dia membawa kita kepada satu kehidupan yang di luar box kita. Luar box kita. Sebab selama ni bila kita bekerja makan gaji. Bila kita bekerja makan gaji, kehidupan kita tu rutin dia sama saja. Kita pergi kerja, kita balik kerja, kita sama dengan anak-anak. Besok pun kita akan guna spend benda yang sama. Kita akan keluar pergi kerja, balik kerja, lepas tu spend dengan anak-anak, lepas tu tidur. Itulah rutin kita hari-hari. Tapi bila Cik Yat start business, dia punya kehidupan tu adalah di luar kotak. Dan pemikiran kita kebanyakannya kita akan mempunyai pemikiran di luar kotak. So Cik Yat masa tu dah mula terdidik dengan bisnes, makin seronok untuk nak buat bisnes. Jadi pada tahun 2013 ni permulaan sebenarnya Cik Yat membuat bisnes full time sebenarnya. So pada tahun 2013 Cik Yat berhenti daripada JKR. Cik Yat buat bisnes yang Cik Yat beritahu tadi lah, yang MLM kesihatan tu. Tapi
nak dijadikan cerita pada hujung tahun 2000, pada awal tahun 2014. Awal tahun 2014, masa tu berlakunya kenaikan harga barang. Terlalu kenaikan harga barang dan kebanyakannya customer Cik Yat adalah customer yang, sebab Cik Yat duduk dekat area kampung kan. So kebanyakannya customer Cik Yat adalah daripada orang-orang di kampung. So bila berlakunya kenaikan barang tu, customer Cik Yat dah tak mampu sebenarnya untuk nak beli barang tu. So masa tu Cik Yat pun tak tahu nak buat apa masa tu. Dan bermulalah masa tu adalah masa jatuhnya Cik Yat. Ya. Sorry. Bermula masa jatuhnya Cik Yat. Bermula masa jatuhnya Cik Yat. Jatuh. Memang jatuh. Bermula masa jatuh. Sangat jatuh dan sampai di ketika itu, pada ketika itu Cik Yat nak beli susu anak pun susah. Cik Yat nak beli. Masa tu Cik Yat ada anak kecil. Masa tu usia dia baru setahun. So agak susah ketika tu. Agak susah. Sorry. Cik Yat bila terkenang balik dengan apa yang berlaku ni, dengan kehidupan Cik Yat sekarang ni, Cik Yat memang sangat-sangat bersyukur. Terlalu bersyukur sebenarnya. Terlalu bersyukur dengan sebenarnya apa yang Allah dah tunjukkan. Satu-satu yang Allah nak tunjukkan kepada Cik Yat. So bermulanya tahun 2014, awal tahun 2014 tu berlakunya kejatuhan yang teruk dalam kehidupan Cik Yat bersama-sama dengan suami Cik Yat. Sebab kami berdua berhenti bekerja. Dan kami masa tu kami buat bisnes. Kami buat bisnes yang MLM ni lah. So bila tahun 2014 kami mengalami kejatuhan yang sangat teruk. Dan kami masa tu kami nak beli susu anak pun tak ada. Kami nak beli, kadang-kadang nak beli pampers anak pun tak ada. Let's say kalau kami nak jumpa klien pun, disebabkan kadang-kadang klien tu jauh kan. So kadang-kadang sampai kami berhenti. Kadang-kadang kami nak kena lalu highway juga. Bila nak kena lalu highway juga, so kadang-kadang duit tak ada. Apa yang kami buat sebenarnya, kami berhenti di tepi highway tu, kami cari shilling. Kalau duit-duit yang terjatuh kita punya kat dalam kereta tu, kita orang cari dulu. Dan dulu di mesin pun sangat bernilai bagi Cik Yat. Sangat bernilai bagi Cik Yat di mesin tu. Kalau sekarang ni kita tak pandang kan sebenarnya di mesin tu kan. Sebab kita rasa di mesin tu kurang memberi nilai kepada kita, tapi bagi Cik Yat pada ketika tu, di mesin tu memang sangat berharga. So kehidupan kan, bila kehidupan ni kita memang kena harungilah kehidupan tu. So Cik Yat dalam setahun tu memang susah. Memang ada customer, tapi tak banyak untuk menampung kehidupan kami. Yang masa tu Cik Yat dah ada mempunyai 4 orang anak. Tapi Cik Yat sangat beruntung sebab Cik Yat tinggal bersama-sama dengan ibu Cik Yat dan ayah Cik Yat yang sangat membantu Cik Yat bersama dengan partner Cik Yat. Cik Yat sangat bersyukur mempunyai ibu bapa yang sangat memahami. Walaupun masa Cik Yat berhenti JKR tu, ibu bapa Cik Yat lah orang yang paling sedih sekali. Tapi disebabkan jasa ibu bapa Cik Yat ni, Cik Yat memang kenang sampai kita memang tak boleh lah nak balas jasa diorang ni. Memang jasa ibu bapa ni memang kita tak boleh terbalas. Hanya Allah saja yang boleh membalas jasa ibu bapa kita ni. Dengan duit pun sebenarnya kita tak boleh balas jasa mereka. Terlalu besar sebenarnya jasa ibu bapa kita. So, kalau kita mempunyai ibu bapa, sayangilah mereka. Walaupun kadang-kadang kita ni adalah kadang-kadang terkasar bahasa dengan ibu bapa kita. Cepat-cepat
cepat-cepat sebenarnya minta maaf dengan ibu bapa kita. Sebab sebenarnya ibu bapa kita ni adalah rahmat kita sebenarnya. Memang Cik Yat sangat bersyukur di ketika itu. Dan di ketika itu, di waktu kejatuhan Cik Yat tu, bergaduh ni, memang itu kebiasaannya. Sebab pasal duit kan. Bila pasal duit, dia akan melibatkan banyak sangat emosi. Berbagai-bagai emosi. Kita orang perempuan kan. Kita orang perempuan lagi kita fikir macam-macam. Kita fikir itulah, fikir inilah, apalah semua. Dan dia akan berakhir dengan pergaduhan. Dan selalunya banyak pergaduhan daripada berbaik. Daripada masa kejatuhan tu. Dan Alhamdulillah tahun 2015 Cik Yat, adik Cik Yat, dia ada seorang kawan dia memerlukan kontraktor sebenarnya, kontraktor yang boleh design dan boleh membina sebuah showroom dengan production house. So dia buat seramik. So namanya Bendang Studio. So siapa yang pernah dengar pasal Bendang Studio, so itu adalah projek pertama Cik Yat. Projek yang Cik Yat lakukan selepas zaman kejatuhan Cik Yat. Cik Yat bermula daripada situlah sebenarnya Cik Yat bermula melakukan kerja-kerja construction dan akhirnya Cik Yat banyak kepada design and build. Maknanya sebab bagi Cik Yat mempunyai misi sebenarnya. Misi dalam membina rumah ni. Cik Yat bukan sekadar je membina rumah, tapi Cik Yat nak memberi supaya bila kita duduk dalam rumah tu, kita rasa seronok. Sebab bagi Cik Yat, keluarga adalah segalanya. So bila kita ada rumah impian sebenarnya adalah rumah impian kita bersama dengan keluarga kita sebenarnya. So bila kita bina rumah tu adalah bina untuk membina memori baru dalam rumah tu. That's why Cik Yat suka sebenarnya untuk desainkan untuk dengan klien Cik Yat. So Cik Yat akan beritahu dekat dia apa yang bagus, apa yang tidak. Cik Yat akan berikan nasihat kepadanya. Lepas tu kami akan bina rumah tu. Alhamdulillah, perjalanan hidup Cik Yat naik demi sedikit. Tapi Cik Yat Cik Yat tak salahkan pun akan takdir yang Allah takdirkan untuk Cik Yat ni. Sebab Cik Yat tahu setiap apa yang berlaku sebenarnya Allah dah tunjukkan dekat kita jalan untuk kita dapat yang lebih baik. So Cik Yat punya story hari ni agak beremosi. So sebenarnya itulah Cik Yat. Itulah Cik Yat yang sebenarnya. Cik Yat membina career ni adalah daripada bermulanya sebenarnya Cik Yat. Lama dah daripada Cik Yat keluar daripada universiti dulu sampailah sekarang sebenarnya. So pengalaman yang Cik Yat dapat ni sebenarnya adalah Cik Yat nak membantu orang lain. Membantu bukan sahaja orang-orang yang nak bina rumah impian ni. Sebenarnya harapan Cik Yat tu dia lebih besar sebenarnya. Sebab bila kalau kata kita membina rumah ni bukan sekadar orang yang duduk dalam rumah tu mendapat manfaat. Tapi orang yang dikeliling kita pun akan dapat manfaat. So daripada Cik Yat ni banyak lagi orang-orang yang mendapat manfaat. Orang yang daripada plaster ceiling punya orang yang daripada kerja-kerja batu. So setiap orang akan mendapat rezeki mereka masing-masing. Cik Yat bukan buat semua. Sebab Cik Yat rasa rezeki patut dikongsikan bersama. Itu prinsip Cik Yat. Rezeki yang Allah bagikan sebenarnya hanyalah saluran sebenarnya dia bagi dekat kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Sebab semua yang Allah bagi rezeki tu bukan semuanya rezeki kita. Ada rezeki orang lain. Mungkin Cik Yat dapat rezeki ni diperturunkan daripada tuan rumah kepada Cik Yat. Dan daripada Cik Yat ni sebenarnya kepada ada orang-orang lain juga yang menerima rezeki ni. Bukan setakat kepada Cik Yat sahaja. So Cik Yat percaya kepada
prinsip rezeki tu. Hari ni kita bercerita secara emosi sikit, tapi itulah Cik Yat belajar sebenarnya erti kehidupan. So insya-Allah Cik Yat akan berpegang kepada prinsip Cik Yat ni adalah prinsip rezeki, dan prinsip yang kedua Cik Yat sentiasa pegang adalah prinsip kejujuran dan amanah. So kalau kata prinsip kejujuran dan amanah tu, maknanya apa saja tanggungjawab yang diberikan ataupun amanah yang diberikan kepada Cik Yat dan tim Farhabina, insya-Allah kami akan cuba deliverkan yang lebih baik, dan Cik Yat berpegang kepada prinsip kejujuran. Sebab prinsip Cik Yat, kita hidup di dunia ni tak lama. Semuanya akan berakhir bila kita mati, dan dia akan bermula sebenarnya bila kita berada di alam barzah. So apa yang kita bawa sebenarnya dalam dunia ni adalah sebenarnya bekalan kita di akhirat. So kalau kata kita tak ada kejujuran, kita tak ada amanah, kita tak ada tanggungjawab, macam mana nanti kalau kita nak jawab benda-benda ni semua daripada di alam barzah dan di hari kiamat. So Cik Yat tak sanggup sebenarnya untuk nak pergi jumpa semua orang, nak minta maaf. So Cik Yat cuba sebaik mungkin. Mungkin Cik Yat tak perfect. Cik Yat tak perfect. Cik Yat bukannya manusia yang sempurna, dan tak ada manusia pun yang sempurna sebenarnya. Tapi Cik Yat cuba untuk memberi perkhidmatan, cuba memberi deliver untuk memberi yang lebih baik sebenarnya. Kesilapan memang ada, tapi cuba diperbetulkan untuk supaya kita akan mendapat manfaat kedua-dua belah pihak. Itu adalah prinsip Cik Yat. Prinsip sistem rezeki, dan kedua prinsip kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Itu dua benda yang Cik Yat pegang. Even kalau Cik Yat cari tim pun, Cik Yat akan berpegang kepada prinsip yang satu ni. Jujur, amanah dan tanggungjawab. Sebab skill kita boleh bina. Sebab Cik Yat pun perasan, Cik Yat bermula daripada berkait dengan ID, dengan architecture ni bermula daripada kosong. Cik Yat bermula daripada kosong. Tapi disebabkan kita mempunyai prinsip tu, prinsip kepada jujur, amanah dan tanggungjawab tu, skill tu boleh dibina. Skill tu insya-Allah kita akan bina sikit. Dan macam itulah Cik Yat mengambil tim Cik Yat. Tim Cik Yat, Cik Yat akan berdasarkan kepada jujur, amanah dengan bertanggungjawab. So kebanyakannya memang alhamdulillah Cik Yat mempunyai tim yang sangat luar biasa. Sangat memberi komitmen yang bagus, dan insya-Allah dia akan memberi perkhidmatan yang sangat bagus untuk klien-klien kami nanti. So Cik Yat harap dengan story Cik Yat hari ini dapat memberi pengajaran lah sebenarnya, pengajaran kepada semua orang. Mungkin tak banyak, mungkin sedikit, tapi dia masihlah juga dapat memberikan manfaat kepada sesiapa yang mendengar ni. So hari ni Cik Yat tak nak cerita sangat pun pasal Bidara House. So Bidara House sebab dia still kerja plaster dengan pasang pipe, tapi dekat Cousins House. Tadi Cik Yat baru balik daripada Cousins House. Cousins House dia dah nampak dah dia punya cantiknya Cousins House tu, dan Cik Yat tak sabar sebenarnya nak tunjuk Cousins House tu, tapi Cik Yat nak simpan dulu. Cik Yat nak simpan dulu Cousins House sebab Cik Yat nak buat house tour untuk Cousins House bila Cousins House betul-betul siap. Betul-betul finishing dia memang dah siap semua, dan Cik Yat akan buat video house tour untuk Cousins House. So tapi Cik Yat nak share Cousins House tu dekat dalam grup nak rumah impian. Cik Yat akan bagi teaser saja dekat dalam page. Tapi dia punya full video dia insya-Allah Cik Yat akan masukkan dalam grup nak rumah impian. So
tunggu teaser daripada Cik Yat. So kalau kata anda belum join lagi nak grup Nak Rumah Impian, join cepat-cepat nak grup Rumah Impian. So type saja Nak Rumah Impian dan join grup Nak Rumah Impian. So nanti Cik Yat nak buat video house tour untuk Cousin's House. So nanti Cik Yat akan buat teaser dulu dekat dalam page. So maknanya dia punya full video Cik Yat dah masukkan dekat dalam dalam grup Nak Rumah Impian. Okey, itu saja daripada Cik Yat hari ini. InsyaAllah Cik Yat akan live lagi. Cik Yat akan berkongsi lagi sharing celoteh Cik Yat ni. Cik Yat kan suka celoteh. So Cik Yat akan celoteh lagi berkenaan dengan rumah ke ataupun apa sahaja yang berkait dengan kehidupan Cik Yat. Itu saja daripada Cik Yat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.